A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahalazim. Terima kasih Musliha Musa, terima kasih Putri Putri siapa tadi? Putera Mahkota Miss Anissa Hafizatul Suhaila, ya, Insinyur Rocky Mavia tu dia. Nur Ain Najah, Hasnul Kamaluddin, Ina Marzuki, Mumtaz Begum. Mumtaz Begum selalu ikut program kita ni. Hakimi Ismail, Cikgu Muhtanuddin pun dah ada. Terima kasih Cikgu Lahad Datu, ya. Rashidah, mana tadi Rashidah, Nur Azlina, dia Reza Ika, ya, Wan Azlina, Sharifah Aizan, Hamidun Maidun, Wa Yusri Azhar, Hafizatul Suhailan, Izzati Syamsuddin, Juliana, Anna Juliana, Pena Suhaimi, Mizadeni, Siti Rosdiyah, Hairul Nazri, Najmi Suhaida, Ni Anissa, Zahara, Syarin Salim, ya, Faris Hilman, Ina Marzuki, siapa tu? Yayan Amdan, Amdan Hamidun, Midun, Syarin Salim dah sebut. Widya Lina, Muhammad Latif, Salasiah Muradi, Ismail Osman, Cikgu Muhtanuddin, Joib Cik Embun Ismail, Emila Risa, Akhbar Melan, Razina Muhammad Farihin, Anur Roslinda, ya, siapa tu Anur tadi? Fazila, Zurina Maisa, Liza Syariman, Aryati Adriana, ya, Shima Megat Ishak, Syarin Salim, Sima Hasan, Zafir Zafrul, ya, Julana Abu Hassan, Falita Ubara, Rusliani Umar, ya, Surya Muhammad Nur, Yasir Muhammad, ada juga Syafiq Syarkawi, Kutut Molin pun ada. Thank you ma'am. Syahrin Salim, ya, Cynthia Syawal, Rashidah Rubi, Bro Jai Mancing tu dia, Maimunah, Abdul Mun Maisma pun ada, Syarifah Ifah, Nur Rupiah, ya, Kinaz, Rashidah Ibrahim, Rushida Ibrahim, Irwan Ahmad, Siti Saminah Rahim, Amir Rashida, Embun Sari, Zafir Zafrul sudah tadi, Nur Iza Ismail, Mazila Omar, Maimunah Abdul, Nur Mahbasa, Zainura Suradi, ya, Huda Wadah, Syarifah Ifah Syaridah, Kutun Molin tadi, selamat pagi to you. Tengku Mastura, Sumiati Abdul Rahman, Muhammad Arif Rahim, Rizal Yahaya, Muhammad Syafiq, Muhammad Syahrul, Zulkifli Komeng, Suraya Bidin, Idahayu Osman, Syamik Nik Mansur, Zuraida Zakaria, Syikin Osman, Mailina, Aisyah, Siti Rodia Abdul Aziz, Zainab Ahmad, Syahidah Razif, Syarifah Nur, ya, Nur Mun Maismah, Syarul Rabbani, Puan NST, New Straight Time, Siti Zubaidah, Ima Syam, Syahidah Razif, ya, Nur Haizan Ahmad, Syahmad Ishaq, ya, Munagani Jamila Abdul Salim, ya, Abdul Salam, sorry, Puan Zainon daripada Singapura, Canberra, Hasfar Alif, ya, Nur Rashidah Tedong Anak Cakau, ya, Masya Allah, ya. Puan Zainon tadi, Masya Allah, Nur Hashimah Sahir, Nurin Nur, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Tok Abah sebut 50-60 orang pertama, sekarang dah ada 267 orang dalam kelas. Please like dan share, mudah-mudahan sesi kita sambung yang semalam, ya. Sesi kita semalam ialah traits of a mature person, ya. Apakah sifat-sifat seorang yang matang, bagaimana nak belajar jadi lebih matang, bagaimana nak belajar jadi lebih matang. Itu yang Tok Abah sebut semalam. Kita sebut 1 sampai 10. Tok Abah janji kita ada 35 petua, mungkin lebih, ya. Tapi hari ini kita sambung ke nombor 11. Anyway, untuk mereka yang tak join kita semalam, Tok Abah akan senaraikan apakah
sifat-sifat orang matang. Kenapa sibuk sifat-sifat orang matang? Sebab kita nak jadi lebih matang. Ada orang makin tua makin mengada-ngada, ya, makin berjiwa muda, tak matang. Berjiwa muda is okay, bukan artinya tak matang. Cuma kematangan bukan bergantung kepada umur, bukan kepada jawatan, kedudukan atau pendidikan. Ada orang pendidikannya tinggi tapi tak matang-matang sampai ke pencen. Masih childish, masih kekanak-kanakan, masih kebudak-budakan, masih cepat sentap, masih tak merendah diri, masih sombong, masih tak boleh ditegur, masih minta dipuji, dan berbagai-bagai lah, ya, berbagai-bagai sifat yang mencerminkan kita belum matang lagi. Dan ingat, kematangan bukan satu destinasi, kematangan juga satu perjalanan. Jom kita belajar dan belajar terus banyak hari ini. Jom belajar jadi matang bahagian kedua, ya. Dan seperti biasa, program kita dibawakan pagi ini bahkan oleh pertamanya oleh Premium Chocolate, ya, minuman lazat yang berkhasiat, ya. Kata orang tu diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang. Dia punya tagline yang Tok Abah cadangkan saja, ya. Diformulasikan dengan sayang. Diformulasikan untuk sayang pada pengguna supaya kata minuman lazat dan berkhasiat, dan dia membawa mudah-mudahan rentetan perubahan-perubahan positif. Dia memang lazat, rasa kenyang 6 hingga 8 jam, Tok Abah lah, ya. Dan kemudian kita mudah-mudahan kurang makan, less intake, food intake, tapi kita masih segar, masih bertenaga, lawas perut, dan yang penting kita akan melakukan perubahan-perubahan positif, rentetan daripada pengambilan minuman ini. Kita terangsang untuk lebih aktif, lebih mencari hobi baru yang positif, lebih exercise-nya, lebih berjimat, ya. Lebih berjimat sebab dia rasa kenyang, tak mengada-ngada perut tu. Tu banyak rentetan positif asbab. Ini up to you. This is all up to you. Tapi untuk Tok Abah, that's what happened to me, alhamdulillah. Dan program kita juga dibawakan oleh webinar pada 30 hari November, menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Bukan gimmick, bukan slogan, tapi reality. Macam mana nak jadi pemimpin yang cemerlang secara magical? Banyak magic, ya. Salah satu sifat orang yang matang, dia sudah nampak keajaiban, miracle, ya, keluar biasaan dalam hidup ini. Dia tak nampak fakta saja, tak nampak facts and figures secara logical saja. Kalau awak fikir secara logical saja, awak masih belum matang. Sebab hidup ini bukan berdasarkan pada logik dan fakta saja, tapi banyak magic and miracle dalam hidup ini. Selagi anda tak nampak keajaiban dan keluar biasaan dalam hidup ini, anda belum matang. Itu kata pakar-pakar, bukan Tok Abah yang mandai-mandai, ya. Kata pakar dalam dunia yang Tok Abah rujuk, yang Tok Abah belajar, yang Tok Abah setuju. Tak semua yang Tok Abah belajar Tok Abah setuju, ya. Tak semua. Tok Abah, ya, kita terus belajar sampai mati, kan. Tapi banyak yang kita belajar kadang kita tak setuju. But we agree to disagree. Banyak juga pendapat pandangan Profesor Tok Abah tak setuju, tapi taklah bangkang dalam kelas. Kalau bangkang boleh gagal engkau. Tapi Tok Abah tak setuju. Banyak pandangan profesor, ya, sebab kadang ilmu yang mereka kongsikan dengan pada nafsu, pada fakta logik saja, tapi tidak pada iman dan pada hakikat keajaiban. Contoh, ya, seorang profesor begitu Tok Abah. When you are above ground, you have problems and challenges. Bila kita masih hidup above ground, masih hidup, ya, kita akan menghadapi cabaran, stres dan sebagainya. When you are underground, kita dah mati, dah dikuburkan. When you are underground, you face no more problem. Anda setuju? Ada orang kata, betul lah, dah mati, mana ada masalah. Tok Abah bukan lagi geleng kepala, Tok Abah senyum. Tapi sebab senyum kita, senyum yang tak setuju, Profesor kata, Muhammad, you don't quite agree with what I said? Well, what you said is partly right, Prof. Tak payah jawab. But then, based on my religious orientation, dia pun mula senyum. When you are underground, you got to face a lot of issues because you are accountable for what you do when you are still alive. Maksudnya tentang cabaran dan seksa kubur lah. Dari segi pandangan agama, kan, kita tak tahu, kita tak nampak, tak ada fakta. Tak ada fakta daripada yang kita lihat. Fakta daripada hadis dan Quran tu memang banyak lah, kan. Dan dia pun senyum, dia kata, well, things which we cannot measure, we cannot discuss. Benda yang kita tak boleh ukur. Macam nak ukur masalah dan cabaran dan seksa dalam kubur. Macam nak ukur
maka kita tak boleh bincang lah, dia kata. Tapi dia faham. Dia pandang Tok Abah dengan pandangan yang apa nama kata tu, bukan sinis, dia pandangan yang faham. Sebab dia pun ada agama, mungkin dia orang Kristian ya, tapi dia orang Yahudi. Dan orang Yahudi kalau yang baca dia punya kitab kitab Taurahnya ya, maka mungkin adalah ya isunya. Gitu ya. So itu profesor cakap, Tok Abah tak setuju. So tapi kita tak payah bangkang lah, kita bangkang cari hikmah. So kematangan ialah bila kita dapat menerima teguran ya, kita boleh nampak keajaiban, itu okey ya. Dan dia dibawa oleh Tok Abah punya apa nama kata tu webinar pada 30 hari bulan nanti, kepemimpinan yang cemerlang, menjadi pemimpin cemerlang secara magical ya. Dan Tok Abah gunakan banyak info, maklumat dan catatan, juga pengalaman, berkongsi apa nama webinar yang sama dengan syarikat-syarikat gergasi dunia, dengan apa nama Exxon Mobil, dengan Shell, dengan Petronas, dengan bank-bank yang terkemuka di Malaysia ya, dengan banyak agensi-agensi luar negara ya. So Tok Abah kata kesian ya, takkanlah kita kongsi dengan semua orang dalam dunia tapi tak kongsi dengan orang tempatan, orang kita sendiri. Tok Abah banyak memberikan kursus, tapi banyak in-house, secara dalaman, secara apa nama kata tu ikut agensi-agensi lah ya. So sekarang Tok Abah nak buat secara webinar supaya semua orang dapat ya. Sama ada anda seorang pelajar di IPT, di universiti, anda seorang profesor, seorang pensyarah, anda seorang ibu bapa, anda seorang penguru, anda seorang pemimpin pelajar, anda seorang ya, ketua murid ya. Semua layak ya, sebab kita semua adalah pemimpin. Anda seorang ibu, so anda apatah lagi kalau anda seorang kaunselor, anda seorang yang kata tu pemuka ataupun pemimpin dalam masyarakat, jom datang ke program Tok Abah, menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Kita akan terangkan ya bagaimana kita nak buat anjakan paradigma tentang kepemimpinan dan kehidupan. Jadi kita akan tukar cara berfikir, sebab masalah semasa disebabkan oleh pemikiran yang semasa. Of course, hati, sikap, tindak tanduk dan apa nama segala-galanya yang semasa akan menyebabkan cabaran semasa. Jadi untuk selesaikan cabaran dan masalah semasa, kita kena jadi orang baru. Tok Abah sebut sejak 30 tahun yang lepas. Be a new person, jadi orang baru. Walaupun namanya orang baru, tapi konsep ni konsep yang sudah antik, sudah 30 tahun Tok Abah war-warkan. Ya, we got to become a new person. Sebenarnya dah dekat 35 tahun Tok Abah war-warkan sejak Tok Abah dapat PhD. Ya, tahun 84 Tok Abah telah war-warkan, jom jadi orang baru. Sebab orang lama banyak masalah. Tapi ada lagu, orang lama jangan lupa. Kalau tak ada orang lama, tak ada orang baru. Okey, baik. Dan kita akan ada program tu, dan Tok Abah akan terangkan apakah kesilapan-kesilapan seorang pemimpin, bagaimana nak kita memahami apakah style kepemimpinan kita, apa kita punya pendekatan sebagai pemimpin, keras, lembut, campur-campur, autokratik, kita demokratik, laissez-faire, tak kisah ya, lebih membantu, lebih memimpin, lebih mendorong, banyak style kepemimpinan. Kita kena tengok sifat kita dan style kepemimpinan kita. Of course kita akan bincang kesilapan seorang pemimpin, dan barulah kita bincang langkah bijak menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Dan of course kita akan kongsi berpuluh-puluh mutiara kata tentang kepemimpinan yang cemerlang. Apa kata sarjana, apa kata hadis, apa kata orang bijak pandai tentang kepemimpinan yang cemerlang. Kita belajar daripada kata-kata hikmat ini untuk jadi kata untuk panduan. Jadi ways ataupun ialah kita punya hala tuju kita. Gitu ya. 439 orang dalam kelas, bagus ya. Like dan share, like dan share, like dan share ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, of course program ini dibawakan oleh Tabung Korban. Tok Abah jadi duta ya. Dan Tabung Korban ialah sebuah agensi yang telah ditubuhkan semata-mata untuk membantu rakyat Malaysia untuk melakukan ibadah korban secara menabung, secara installment, secara ansuran. Kita kumpul semua online. Dia ni syariah compliant, ada panel syariahnya yang diterajui oleh Ustaz Al-Tu'ah ya, dan juga sistem pengumpulan ataupun pengutipan dana ini secara bulan itu telah diluluskan oleh
bank negara. Jadi tak ada hanky-panky, Tok Abah pun dan beratus-ratusnya, tahun lepas pun beratus ekor juga lembu dan kambing telah dikorbankan melalui tabung korban. Jom sama-sama berkorban, dan korban yang dijalankan oleh tabung korban ialah di negara kita di Malaysia. Dan ada banyak grade terpulang pada kemampuan kita masing-masing. Of course, kita boleh berkorban di negara luar, ya, di Cambodia, di Bangladesh, di Mekah. Ada yang murah, lebih murah daripada berkorban di negara kita, tapi menurut semua ulama yang kita rujuk, lebih afdal, lebih aula, lebih baik kita berkorban di tempat sendiri. Walaupun tidak dilarang berkorban di tempat lain, insyaAllah. So, jom, ya, kita berkorban. Now everybody can korban sebab kita menabung. Kalau tak cukup jumlah dia punya nisabnya, haulnya dan nisabnya untuk tahun ni, kita buat tahun depan. So no problem. Alright, semuanya online. Senang, memudahkan, dan it is door to door lah. Dia akan hantar daging ke rumah kita ke, kalau kita nak suruh mereka edarkan pada semua orang ke, dan Maidin seluruh negara membantu untuk menyimpan dan mengedarkan kita punya daging korban. Subhanallah, banyak pihak membantu, syukur, Baik. So, jom kita bincang. Semua maklumat ni ada link kat konten pin kat atas tu. Kat komen pin kat atas kali tu ada dia punya maklumat dan link untuk dirujuk untuk mereka yang nak nak dapatkan. Ramai dah minum ni premium cokolate untuk join webinar atau apa pada 30 dan 11, iaitu menjadi pemimpin cemerlang secara magical. Luar biasa, seronok, excited, and I'm very exciting, insyaAllah. Dan of course tabung korban. Baik. So, semalam Tok Abah bincang 10 sifat orang-orang yang matang. Pertama, dia tawaduk, humility. There is no success without humility. You tak akan mencapai kejayaan yang hakiki tanpa merendah diri. Humility. Yang kedua, ingat mati. Yang ketiganya, semua puji-pujian, semua kehebatan, semua anugerah yang kita dapat, kelebihan kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang anda ada semua pemberian Tuhan. Jangan sombong, jangan angkuh. Itu sebabnya berkaitan dengan humility tadi. Yang keempat, lepaskan dunia perlahan-lahan, tapi kita fokus juga kepada akhirat. Orang yang bijaksana, orang yang matang, dia kejar akhirat tapi tak lupa dunia. Ramai orang kejar dunia sampai lupa akhirat. Ramai orang mengejar rezeki sampai terlupa pemberi rezeki. Understand or understand? Of course understand. Okey, nombor 4, nombor 5. Dia orang yang baik dan bertolak ansur. Dia baik dan kata tu akomodatif. Give and take, tolak ansur. Tidak kata tu autokratik, membabi buta, dogmatik, kiatsu. Dia bertolak ansur. Nombor 6, memenuhi amanah, dan komitmen. Nombor 6, dia memenuhi amanah. Apa yang dia amanahkan, dia jaga. Nombor 7, mampu kawal emosi. Okey. Alright. Dan tu apa, berhenti nombor 5 ke nombor 10 semalam? Hati nombor 10 kot. Nombor 10. Okey. macam baru je. Nombor 7, mampu kawal emosi. Tak mudah sentap, tak mudah rajuk, tak mudah marah. Nombor 7, nombor 8, dipandu oleh prinsip yang mantap, iaitu untuk orang Islam, Quran dan Sunnah. Apa yang peraturan-peraturan kalau anda bekerja, peraturan organisasi, majikan, ni semua ada prinsip dan peraturan yang kita kena patuh. Barulah awak jadi orang yang matang. If you cannot follow rules and regulation, you cannot claim yourself to be a mature person. Ikut emosi awak, pendapat awak seorang je. Maka kita kena hidup berpandukan prinsip. Kena ada prinsip. Of course, desain selain daripada Quran dan hadis, of course, kata tu ijma' ulama, qiyas dan sebagainya jadi prinsip. Dan juga peraturan uruf ataupun adat, kebiasaan uruf. Lepas tu kita nombor 9, belajar pada pengalaman sendiri dan orang lain. Dan nombor 10, betul 10 semalam. Kita mampu mengurus setiap aspek diri kita. Mengurus diri, mengurus kesihatan, mengurus ilmu, mengurus kita punya emosi, mengurus hubungan kita dengan orang lain, mengurus ekonomi kita, dapat mengurus diri kita dengan sempurna, every aspect. Maka kita juga, itu tanda orang yang matang. Okey, sambung. Hari ini yang ke-11. Banyak ada overlapping dan juga supporting each other. Nombor 11, always bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Kalau ada masalah yang kita hadapi, langkah pertama is, di mana silap aku? Bukannya ini semua silap orang, ini semua silap bos aku, ini semua silap
pasangan aku. Ni semua silap anak-anak aku, mertua aku, mak bapak aku salah didik aku. Ini orang tak matang. Orang matang bila ada masalah ditanya, di mana silap aku? Ya, apa yang patut aku ubah? Apa yang patut aku perbaiki? Apa yang ilmu baru yang patut aku cari untuk dapat selesaikan masalah? Apakah strategi baru? So, bila kata seorang sarjana guru takbah, when you have a problem and you start blaming others, you cannot solve your problem. Bila awak menghadapi sebarang cabaran atau masalah dan awak menyalahkan orang lain, ya, selain daripada diri anda tidak akan dapat selesaikan masalah. Memang betul. Bukan saya yang dianiaya. Saya yang diberikan extra job sampai saya stres. Saya, orang lain kurang kerja. Saya sebab saya efisien. Maka bos bagi saya bagi. Silap awak lah mengurus diri. Kenapa awak tak negotiate, tak bincang? Kenapa tak senaraikan semua tugas yang awak ada? Jumpa bos, minta prioritizekan. Ya, banyak benda yang awak boleh lakukan untuk tidak dijadikan mangsa atau victim. Jangan hidup berjiwa mangsa. Aku ni sengsara sebab salah bos, sebab aku yang diperhambakan, sebab aku yang diperkudakan, sebab semua orang minta tolong ke aku. Aku je just because aku ni efficient. Ada orang begitu tau. Bukan ada, ramai orang berfikir begitu. Itu sebabnya tak guna. Ya, dulu Tok Abah tahun 30 tahun yang lepas, mungkin 40 tahun yang lepas, Tok Abah dengar konsep USUS. USUS. Apa dia? Dalam mesyuarat, kalau you suggest, you suffer. Sebab bila kita beri cadangan aja, maka berkata, Fadlan Kamsah, awak cadangan awak tu bagus. Kenapa awak tak mengetui projek itu dan awak bagi saya proposal? Just because kita kata tu mengada-ngada, gatai mulut kata orang, maka kita dapat tugas baru. You suggest, you suffer. Baik diam, selamat. Tak ada kerja baru, tak ada tanggungjawab baru. Ringan. Alah, kita makan gaji, sama gaji je. Kau ekstra kerja ke? Ini orang yang tak matang. Ya, sebab makin banyak kita beri, makin banyak kita terima. Tak adalah gaji sama je. Pemberian dari Tuhan bukan mesti gaji saja. Keberkatan, kehebatan, pengalaman, ya, pahala, ya, dan yang penting apa tadi? Keberkatan. Bila rezeki yang kita dapat berkat, Masya Allah, demi rentetan kebaikan kepada seluruh kehidupan kita, magical. Do you realize mak bapak yang bertanggungjawab, rajin, berdisiplin kat tempat kerja, berintegriti, Allah jadikan anak-anak mereka kat tadika pun berintegriti, pun disiplin. Kat tadika, kat sekolah rendah, kat sekolah menengah, kat universiti. Tengok hadiah dari Tuhan. Ya, sebab anak-anak ikut kata pakar-pakar keibu bapaan parenting yang Tok Abah belajar dan Tok Abah lihat dan Tok Abah kaji, anak-anak dia tak berapa dengar cakap mak bapak. Dia dengar lah, tapi kadang susah nak ikut. Tapi anak-anak sering ikut tindak tanduk perangai, ya, ibu bapa, sebab apa yang mereka lihat adalah pendidikan secara subliminal, secara halus. Sebab peribahasa Cina, apa saya dengar saya lupa, apa saya lihat saya ingat, apa saya bikin saya faham. Dan bila faham awak ingat sampai mati. So kena bikin. Sebenarnya belajar kena cara praktikal, kena lakukan. You nak jadi tukang masak, dah baca buku, dah tengok orang buat, ya, tapi you tak pernah masak. Saya dah belajar, dah lulus dah, ya, diploma, tapi saya tak pernah masak lah. Saya tengok saya punya profesor mengajar, tengok, ya, budak-budak lain buat. Saya ahli kumpulan, tapi saya tak pernah masak. Saya tengok, memang saya mahir. Macam Tok Abah lah. Dah tengok video tentang main bowling, ya, dah belajar teknik, dah baca dah, tapi tak pernah main bowling. Adalah sekali. Kali pertama main, Tok Abah terpelanting ke belakang. Bola ke depan, Tok Abah terjatuh ke belakang. Nasib baik tak ada orang perempuan tengok. Orang lelaki tengok. You okay? Are you okay? Are you okay? Kata budak-budak. Budak-budak. Are you okay? Okay. Saja nak tengok. Sebab saya nak tengok pintu strike sambil baring. Kawan lain nak tengok bola strike the pin, ya, sambil baring kau. Padahal ya Allah, very clumsy old man. Ya, tapi kawan lain, so lain, ya. So begitulah. So adik-adik, kita kena ingat, ya. So whatever we do, we got to be accountable with what we do. Tanda orang matang sentiasa bertanggungjawab, dan pertanggungjawaban bermula dengan bertanggungjawab ke atas diri sendiri. So apapun yang awak hadapi, alami, ya, ataupun terima, awak kena bertanggungjawab. Jangan kata, inilah saya ada masalah ni sebab mertua saya punya pasal dia
Dia memang tak suka saya sejak sejak kami kahwin. So, jangan cakap, ini mertua aku tak suka aku. Inilah dia masalah yang mertua aku. Kalau itu yang awak fokus, itu yang awak dapat. Cuba fokus, doa, ikhtiar. Apa yang aku nak buat? Selain daripada jumpa bomoh lah. Apa yang aku nak buat untuk melembutkan hati mertua aku? Tok Abah kata apa tadi? Selain daripada jumpa bomoh, kau dengar tu? Kalau awak jumpa bomoh, awak pun terlibat dengan benda syirik. Alah, masuk neraka. Sia-sia. Just nak dapat, penerimaan mertua ke neraka. Nak terima, nak dapat penerimaan mertua, tapi ke neraka. Sedap pula dia punya bunyi tu ya. Macam pantun dua kerat. Okey. Tanda orang matang, nombor 11. Topik kita ialah, jom belajar jadi lebih matang. Bahagian kedua. Sebab anda dan Tok Abah ni 70 tahun tahu. Tapi banyak aspek diri yang belum matang. Kadang-kadang memang sengaja mengada-ngada. Sengaja. Sebab in every man there is a small baby boy. Kata Profesor Tok Abah. In every woman there is a small baby girl. Jadi ada sifat kanak-kanak. Tapi jangan awak tersilap. Apa ingat kanak-kanak tak matang ke? Kanak-kanak mana ada matang? Ada kanak-kanak yang lebih matang daripada orang tua. Kanak-kanak bergaduh. Kanak-kanak 5 tahun bergaduh. Lebih-lebih 5 minit. Tapi kanak-kanak umur 60 tahun bergaduh 5 tahun baru berdamai. Siapa lebih matang? Kanak-kanak 5 tahun ya, bergaduh 5 minit kemudian berdamai. Kanak-kanak 50 tahun, kanak-kanak purba. Ya, 50 tahun punya kanak-kanak tetapi 5 tahun kemudian baru berdamai. Siapa lebih matang? Tak payah jawab lah. Boring lah, tak payah jawab. Jadi kanak-kanak 5 tahun lebih matang tau. Dalam banyak hal. And they are very inquisitive. Dan orang matang ni sentiasa bertanya, ni kenapa mak? Ni kenapa? Ni kenapa? Ni kenapa? Ni kenapa? Kita yang dah umur 50, 60, 70 tahun kenapa tak faham tapi tak nak tanya sebab malulah aku nak tanya macam nampak bodoh sangat. Kalau kamu bertanya, kamu akan nampak bodoh 5 minit. Kalau kamu tak bertanya, kamu akan jadi bodoh 20 tahun. Umur dah 50 tahun, mati umur 70. Ya? So 20 tahun jadi bodoh sebab tak nak bertanya. Malu bertanya sesat jalan. When you ask question, you will suffer embarrassment. Kalau lah embarrassing, for 5 minutes. But you akan selamatlah lepas tu. Dah tahu jawapan. Tapi kalau awak tak bertanya, awak akan sengsara 20 tahun. Sebab awak tak faham. Awak malu nak bertanya. Sengsara, silap selama 20 tahun. Nampak? Tapi Tok Abah selalu beritahu peserta kursus Tok Abah, tidak ada soalan yang bodoh. Tapi jangan terperanjat kalau jawapan Tok Abah tak berapa bijak. Nak kata bodoh? Tak nak kata bodoh. Soalan awak tak ada yang bodoh. Mana ada soalan yang bodoh? Tapi banyak jawapan yang Tok Abah akan berikan mungkin tak berapa bijak. There is no stupid question, but many ridiculous or foolish answers. Itu kata Profesor Tok Abah tau. Bodoh katanya. Kenapa nama awak Muhammad Fadilah? Bodoh ke? Bodoh ke? Tak bodoh? Silap ke Tok Tuan tu? Kenapa tanya nama orang Muhammad Fadilah? Kenapa nama awak Muhammad Fadilah? Tidak Zulkifli Arifin ya. Itulah yang Tok Abah dalam program dengan jab sepatu ya. Dengan sepatu 3 tahun yang lepas. Ada ke dalam skrip? Tak ada skrip langsung. Memang impromptu. Nama Tok Abah dibagi nama Japo. Oi Japo. Tok Abah untuk kebela. Aku nama Japo. Ya. Tok Abah tanya. Nama aku Japo? Soalan bodoh ke tu? Ya, sebab kita tak tahu nama kita Japo. Ya, Japo. Yang kau sibuk ni pasal apa? Japo? Nama aku Japo. Nama kau Japo, kata Haji Jeb. Tok Abah menjawablah, kenapa kau bagi aku nama Japo? Bagi nama sedap sikit ke, Fatah Amin ke, Zulkifli Arifin ke. Ini ada ke Japo. Ya, ini contohlah kan. Salah ke kita bertanya, kenapa kau panggil aku Japo? Ya, sama juga macam Syuib. Ya, Muhammad. Siapa nama dia? Muhammad. Lupa Tok Abah nama sebenarnya. Bukan Mirza. Sahra apa? Siapa yang tahu nama Syuib? Tapi bila jumpa Jeb, dia kata nama kau tak glamour lah. Yang aku panggil kau, dia fikir aku panggil kau Syuib lah. Tapi si Muhammad, siapa nama Syuib yang sebenarnya? Sedap nama dia. Ya, okey. Terima kasih Surati. Sabri Dadas, terima kasih. Ani, terima kasih. Aisyah Zakaria, Siti Munirah Daud ada juga. Ya, lepas tu Daniel Siti Munirah ni dia catat semua sifat-sifat orang matang yang lepas ya. Terima kasih ya. Orang kata tu bodoh sombong, correct ya. Dia tak tahu, tak nak tanya tu bodoh sombong. Izham
apa nama Amin, dia kata betul. Aina Kasim, Raziana ya, sifat seorang matang ya. Eriani Kardi, wah tu Jawa tu. Adus, tu dia bodoh sampai mati. Sabridas ya, Cik Puan Eva, Mun Maisma tadi malu bertanya saat jalan, betul lah tu. Nur Rizan, no question is a stupid question. Betul lah, no question is a stupid question. No question is stupid. Semuanya bagus. Zainun Shu'aib ya. Okey, Siti Mundira. Siapa nama Shu'aib ya? Siapa orang ya? Tak apa, lupa nama Shu'aib yang sebenar. Muhammad, sedap nama dia. Syamira. Betul. Syikin. Terima kasih Syikin. Muhammad Syamira. Nama dia Muhammad Syamira. Tapi kata-katalah nak jadi pelawak Muhammad Syamira. Tak kena Su'aib. Alah nama Jawa. Dia Banjar. Su'aib. Si Jeb bagi Su'aib lah nama kau Su'aib. Senang. Sampai sekarang. Su'aib. Siti Mundira kata, apa tu nama Aaron Aziz ke ya? Ada ke nama Japok? Ya, Syamira, betul Syamira. Ramai Kak Siti pun kata, Fatin pun kata Syamira, betul orang. Nur Syamira, Muhammad Syamira, betul. Ya betul, nama dia Syamira. Terima kasih sahabat-sahabat. Zulkifli Ibrahim, orang ingat Zulkifli Arifin tadi. Munira Ahmad Daud, Muhammad Syamira, betul. Ya, Khadijah pun nak, ramanya orang tahu nama Syamira. Azila, Tok Abah je lupa ya. Tok Abah selalu ingat, tapi Syamira, betul. Terima kasih ya yang bantu Tok Abah. Nama Syu'aib Syamira. Itu dia. Kenapa nama aku Syu'aib? Kata Syu'aib. Tapi dia kata, lah, muka aku pun memang macam muka Syu'aib. Sesuai dengan nama tu so sampai sekarang lekat. Glamour habis sebab Syu'aib, bukannya Syamira, Muhammad Syamira. Yalah. Samalah macam Engelbert Humperdinck. Bukan nama sebenar tu. Nama sebenar tu apa pun tak tahu, dah lupa. Boleh Google ya. Dia penyanyi nama sebenar original tak popular, tak meletup. Rekod dia orang tak kenal. Tukar nama kepada Engelbert Humperdinck, terus meletup sampailah sekarang. Orang terkenal dia sebagai Engelbert Humperdinck. Dia punya stage name dia berubah. Gitu ya. Alright. So adik-adik, anak-anak ya, nombor 11 bertanggungjawab. Nombor 12, apakah sifat orang-orang yang matang? Elak mengambil kesempatan atas orang lain. Orang yang cemerlang, gunakan barang, gunakan benda, gunakan aset, tapi tak gunakan manusia. Tidak mempergunakan manusia. Faham ke faham? Faham. Ya. Orang yang cemerlang, orang yang matang, dia gunakan barang, bukan gunakan manusia. Ya, you use things, don't use people. Don't take advantage. Ya, manipulate people. And there are many people who succeed kononnya by manipulating other people. Ada pemimpin yang kononnya cemerlang, berjaya dengan memanipulasikan pengikut ataupun orang bawahannya. Ada. Dan mereka sangka mereka cemerlang. Tak. Mereka tak matang. Mereka, Tuhan pun tak pandang. Macam mana awak akan jadi orang yang matang dan orang yang berjaya kalau Allah pun tak restu, Allah tak redha? Awak gunakan manusia, you take advantage of people. Awak mempergunakan manusia. Jadi nombor 12, tanda orang yang matang. Don't take advantage of people, don't manipulate people, don't use people. Use thing, use instrument, use your asset. Gunakan kereta, gunakan wang ringgit, gunakan bajet, gunakan dengan saksama, tapi jangan mempergunakan manusia. Alah tak apa, ni zaman Malaysia, awak bagi gaji rendah pun tak apa. Nak kerja, tak nak sudah. This is ini employers market ni. Employers market sekarang ni. Orang sibuk nak cari kerja. So we take advantage lah, kita good. Awak tak berkat, boys, guys. Boys pula. Ni orang tua panggil orang boys. Guys, don't take advantage of people. God will be angry at you. When God is angry, you will suffer. In fact, Incredible Hulk pun cakap, don't make me angry. If you won't like me if I'm angry. Incredible Hulk pun dah cakap, don't make me angry. Allah tak cakap gitulah tetapi implikasi benar. So jangan buat Tuhan murka. Orang putih kata apa? Don't disturb Mother Nature.
You will suffer when you disturb Mother Nature. Itu statement yang tak dapat dengar lebih kurang 35 tahun yang lalu. Don't ever disturb Mother Nature. Jangan awak kata tu menganiaya alam. Awak akan sengsara sebenarnya. Tapi Mother Nature ni macam apa namanya, simbol seorang ibu lah, ya. Macam fairy lah kononnya. So bertanggungjawab. Nombor 11, nombor 12, elak mengambil kesempatan atas diri manusia, tanda orang yang matang. Dia menghormati hak orang lain lah. We respect people. We respect. Seorang ketua yang hebat, yang matang akan menghormati anak buahnya. Ya, sebab seorang pemimpin yang hebat kena jadi seorang pengikut yang hebat. Kalau dia seorang pemimpin yang hebat dan boleh jadi pengikut yang hebat, dia akan hormati pengikut-pengikutnya. Remember, many weeks ago I mentioned, maaf ya, bukannya sombong, when I talk to the Prime Minister, just like the same way as I talk to a labourer. Cara Tok Bah bercakap pada seorang Perdana Menteri takkan ada beza dengan cara Tok Bah bercakap dengan seorang pencuci. Dan Tok Bah mention 2-3 weeks ago, ayah Tok Bah yang masih sihat, alhamdulillah, bekas seorang pencuci, seorang buruh. Ya, so takkan Tok Bah nak cakap kasar pada ayah saya seorang pencuci. Jadi kalau ayah saya seorang pencuci, bagaimana saya cakap dengan pencuci-pencuci yang lain? Yang satu kerjaya dengan ayah saya, bapa saya. Bukan kata takkan you cakap dengan Perdana Menteri dengan pencuci sama. Yes. Saya akan hormat mungkin lebih kepada bapa saya, ya, berbanding cakap dengan Yang Amat Berhormat Perdana Datuk Seri Ismail Sabri. Dia Perdana Menteri Malaysia. Tok Bah rapat dengan Perdana Menteri juga, ya, kawan-kawan lah, ya. Daripada dulu, bukan sekarang, daripada dulu. Sekarang kalau Tok Bah cakap dia, of course kita sopan santun pada seorang Perdana Menteri. Tapi bila pada seorang pencuci, saya juga akan sopan santun. Ya, bukan sombong, ya. Bukan kata, oh dia ni sombongnya, arrogantnya, tak. I am trying to convey a point. So kena cari contoh yang sebenar. Ya, jadi orang yang matang, dia lah mengambil kesempatan. Dan kan Tok Bah dah sebut, nombor 1 sifat orang sabar ialah, orang yang matang ialah humility, merendah diri, tawaduk. Kalau awak orang yang merendah diri, tawaduk, you cakap dengan Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, Sultan, Raja-Raja, dengan cakap dengan siapa-siapa pun, kena sama hormat. Kalau awak orang yang tawaduk, ya, bercakap dengan siapa-siapa pun, hatta pembantu rumah ke, awak pembantu kat kedai ke, kat restoran ke, hormat. Ya, walaupun bil mungkin 1,100 ke, 1,500 ke, 2,000 ke, bil awak. dah awak makan, awak bayarlah. Tak ada, ini isu semasa. Isu semasa, bukan perli, bukan sindir, bukan. Isu semasa. Just to tell you guys that I am abreast with what happened in the society lah. Faham sikit-sikit. Semua orang cakap tentang, sampai ada Tok Bah baca semalam. Kenapa semua orang cakap tentang ikan siakap ni? Aku ni ketinggalan kapal terbang ke? Semua orang cakap tentang ikan siakap. Apa halnya, kata kawan ni? Ni seorang motivator juga. Kawan pun kata, alah, awak memang ketinggalan kapal terbang dah. Bukan, ketinggalan tongkang. Awak ketinggalan tongkang dah. Tongkang kan slow je. Slow. Dah 3 hari masih tak tahu. Apa dia kenapa orang cakap tentang ikan siakap? Alah, tak ada apalah. Tak ada isu penting pun. Tapi sebab, orang biasa-biasa suka cerita tentang benda-benda biasa. Alah, harga siakap sekian-sekian jadi isu. Itu orang biasa. Bukan Tok Bah cakap, ya. Pakar. Yang Tok Bah setuju. Seorang pakar kata apa? Orang biasa-biasa cakap tentang event lah. Tentang harga siakap mahal. Restoran tu gini-gini ni. Viral bill makan yang viral. Itu jadi isu. Itu orang biasa. Orang yang hebat, dia bercakap tentang isu, peristiwa, event, bukan event, satu perkara yang patut ramai orang Malaysia yang masih tak solat 5 waktu. Jom kita cari jalan. Ramai orang Malaysia yang kadang kurang peka, kurang doakan jiran-jirannya. Semalam Tok Bah berbual dengan Dato' Ustaz Zahzan Muhammad, ya, datang ziarah ke ofis Tok Bah, kita berbincang, ya, ada 2-3 perkara. Tapi itulah, Tok Bah tanyalah, berapa orang kawan doakan kawan-kawannya, jiran doakan jiran-jirannya tiap-tiap pagi, tanda orang yang matang. Sebab, ya, doa jiran untuk jiran mustajab, doa kawan untuk kawan dalam dia mustajab. Itu satu senjata yang magical. Tapi berapa orang di Malaysia pagi tadi
subuh tadi, doakan jirannya, doakan kawan sekerjanya. Nampak? Itu isu yang kita boleh bincangkan. Dan bagaimana kita nak war-warkan. Itu isu. Orang yang cemerlang bincang isu. Orang biasa-biasa bincang peristiwa. Orang yang tak guna, bukan ketawa, tapi tu nak ingatkan. Orang tak guna ialah orang yang suka bincang apa? Bincang tentang orang lain. Alah, Fadlah Kamzah tu. Alah, orang tu. Alah, dia tu. Alah, si bedah tu. Makcik Kiah tu. Bila kita sibuk cerita tentang orang lain, memang kita orang tak guna. Cerita orang lain tu termasuklah mengumpat, menggunjing, membawang, menyerai, melengkuas, whatever you call it lah. Allahu Akbar. Ingat, ni kata-kata hikmat seorang sarjana. Orang hebat bincang isu. Benda penting untuk membangunkan diri masyarakat dan sebagainya. Orang biasa-biasa bincang tentang peristiwa. Alah, ni hujan. Bukanlah salah. Bincang tentang, ikan siakap ni mahal. Ada lagi, ni lagi bil lagi mahal. 2,000 lebih. Lagi mahal. Itu jadi viral. Dan sibuk bincang berhari-hari. Apa pedohnya? Dan orang yang tak guna, dia suka bincang hal orang lain. Kalau bincang kebaikan tak apa. Tapi mana seronok bincang kebaikan orang? Tak seronok, tak glamour. Bincang keburukan orang, itu bagus sedap. Faham ya? Okey. So, nombor 12. Elak mengambil kesempatan kata orang lain. Nombor 13. Sifat orang matang nombor 13 ialah dia tak terkesan dengan puji-pujian, dia tak terkesan dengan kritikan. Dia tak terkesan dengan puji-pujian ataupun kritikan. Kalau orang puji, dia kan Tok Abbas sebut semalam kan, orang puji dia kat mulut kata terima kasih, dalam hati terus astaghfirullahalazim, supaya jangan terkesan, jangan riak, jangan sombong, jangan rasa bangga. Takut-takut nanti petaka masuk neraka sebab bangga, riak, ujub, takabur. So tak terkesan dengan puji-pujian, juga tak terkesan sampai tak boleh tidur sebab kena kritik, kena tegur. Kita ni tidak maksum, kita tidak sempurna. Jadi orang akan tegur kita. Sebenarnya Tok Abah sebut dan sebut dan sebut dan sebut ribu-ribu kali untuk peringatan diri Tok Abah. Teguran yang positif, teguran membina daripada manusia adalah teguran dari Tuhan. So jangan sentap bila orang tegur kita sebab dia nak ajak kita jadi lebih baik, dan mudah-mudahan sebab teguran itu kita akan masuk ke syurga. Alah, jom kita semayang. Jangan, alah macam alim sangat, baru 2-3 hari mula semayang, sibuk. Dia nak ajak kita sama-sama masuk syurga. Kewajiban orang yang solat memberi ingatan kepada orang yang belum solat. Wajib. Dan kalau tidak, kita terhutang. Kita terhutang nanti. Takut dia pada macam, kau pergi solat tiap hari ke surau, ke pejabat tu, tapi kau nampak aku duduk di lain, kau tak pernah tegur pun, kau tak pernah ajak pun. Dia akan ungkit balik, dia akan minta balik nanti. Takut-takut. Ya Allah, Fadlah Kamzah tu selalu pergi sembahyang aku nampak dia tak pernah ajak aku, dia tak nak pesan pun ke aku. Macam mana dia boleh masuk syurga? Begitu seorang-seorang aja aku. Orang boleh claim begitu tau. Dan Allah akan dengar, betul juga engkau seorang pergi sembahyang tapi tak pesan kat orang. Apa cerita? Sebab kita tak boleh berjaya seorang-seorang, because no man is an island. Dan ingat, Tok Abah sebut 10,000 kali, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau nak beri manfaat ni kadang-kadang dengan teguran. Semalam Tok Abah berbual dengan Ustaz Datuk Zahazan. Dia kata apa? Tentang hadis dua malaikat yang turun waktu sedekah subuh, waktu subuh. Dan seronok penerangan, sedikit penjelasan daripada Ustaz Zahazan kepada Tok Abah. Tok Abah kata, bukankah Tok Abah kata, Tok Abah kena rasa takut juga dengan hadis tu. Bila waktu subuh akan turun dua malaikat, satu akan mendoakan kehebatan, nikmat, kebaikan kepada orang yang sedekah subuh, dan satu lagi malaikat akan doakan kehancuran kepada yang menyimpan ataupun bakhil lah, dia tak nak bersedekah. Tetapi Ustaz Zahazan terangkan, sedekah itu bukan mesti dengan wang ringgit. Kita sebut sedekah subuh tu wang ringgit lah kan, tapi kita juga boleh memberi nasihat. Bagi parking lot kita, orang nak parking kan kita dah nak keluar. Kita okey, jap. Saya nak keluarkan. Kesian orang tu dah nak parking, kita dah siap dah. Tapi kita sibuk berbual sama sendiri, kita tak keluar daripada parking lot. Jadi ada orang nak parking tak boleh. So kita terus
keluar, kita berhentikan perbualan kita dengan kawan kat pasar kat mana, supaya kita dapat bagi parking lot kita kepada orang lain yang baru sampai. Itu pun satu jariah. Itu pun satu infak. Itu pun satu sedekah. Nampak? Ya, macam-macam kan, dengan senyuman, dengan doa, dengan kemaafan, dengan nasihat, dengan bantuan, dengan khidmat, ya. Semua ni adalah infak yang boleh kita lakukan, ya, dan di samping daripada wang ringgit waktu, walaupun dalam waktu sedekah subuh. Banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya pada sahabat, siapa yang pagi tadi sempat ziarah kawan sebelum subuh? Mana ada? Abu Bakar kata, aku tadi sempat ziarah Salman Al-Farisi yang tak sihat. Aku singgah ke rumahnya tadi sebelum subuh. Siapa yang sempat bersedekah sebelum subuh? Semua orang termenung. Mana sempat sedekah sebelum subuh? Abu Bakar kata, aku tadi bagi sekeping roti kepada orang yang kelaparan sebelum subuh tadi. Engkau? So, ada 3 soalan yang Nabi tanya, semua dijawab dengan baik oleh Abu Bakar. Abu Bakar telah buat. Hebatnya Abu Bakar, ya. Okey. So, nombor 13, tak terkesan oleh puji-pujian, tak terkesan juga oleh kritikan. Of course dia berubah, bukan tak ada terkesan. Ni maksudnya, kena tegur pun, kritik pun tak ada kesan, tak guna. Bukan maksud tak terkesan, tak ada terkesan dari segi negatif lah. Bila dia kena kritik, dia berfikir, dia hisap diri. Dia pun berubah. Bukannya terus merajuk, sentap, menjawab, defend, ya. Alah, saya seksi ke apa ke untuk jual barang saya? Awak apa kisah? Ya, saya walaupun saya seksi tapi laku juga barang saya. Anak saya berjaya juga. Apa kau sibuk? Ada juga orang sibuk defend begitu. Ya, so bila orang tegur kita dengan baik, kita terima dengan baik. Itu tanda awak orang yang matang. Kalau awak defensif, ya, alah, walaupun I begini pun tapi berjaya juga. Yang awak dengki buat apa? Allahu Akbar. Ya, itu nampak sangat, maaf, tak matang. Nampak sangat, tak matang lagi. Okey, nombor 13. Tak apa berhenti kat nombor 15, ya. Nombor 14. Sentiasa ceria, positif dan bersemangat. Orang yang matang ni dia positif. Dia redha. Apa kena mengenai positif redha dengan matang? Sebab orang yang matang, orang yang bersyukur. Dan orang bersyukur ialah orang yang sentiasa ceria, positif dan bersemangat. Dia redha dengan apa yang dia dapat. Ya, bila kita bersyukur, maka Allah tambah-tambah nikmat. Barang siapa bersyukur, Allah akan bagi sebab dan sebab untuk lebih bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur, aku akan tambah-tambah nikmat. So once you are thankful to God, God will give you more and more, and you be more grateful, and you become more thankful, and you have more reason to be thankful and be gratitude to Allah, to God lah, ya. Sentiasa ceria, ya, positif dan bersemangat. Ya, okey. Itu sangat penting lah. Tuan nak wrap up yang akhir sekali untuk pagi ni. Kalau panjang umur, besok kita sambung. Kalau panjang umur lah, ya, kita sambung esok. Nombor 15. Orang yang matang. Dia terima hakikat, dia ada kesilapan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa. Itu orang yang matang. Dia sanggup terima kelemahan, kesilapan dan dosa-dosanya. Dia sedar, dia sentiasa menghisap diri dan terima. Aku okey apa? Padahal Kamsa ni sibuk lah, tegurlah, nasihat. Aku okey, sibuk je. Macam kata seorang sahabat Taubah. Ya, dia gurau lah sebenarnya. Dia seorang mantan profesor. Dah pencen, dia profesor. Profesor kalau pencen, kecuali profesor emeritus, gugur dia punya title profesor. Kalau dia doktor lah. Ini seorang doktor lah. Dia dah mantan profesor. Tak payah sebut nama. Dia kata, jumpa kat pusat kesihatan. Kat UPM. Khabar Prof? Tak apalah kita panggil dia Prof walaupun dia dah pesara. Aku tadi okey Fadilah. Aku sehat, jumpa doktor. Doktor siapa? Doktor yang paling sin tu, Mak? Doktor mana doktor tu? Doktor Jaya. Aku jumpa Doktor Jaya, dia kata aku darah tinggi, kencing manis, ya, high blood pressure tinggi, macam-macam penyakit. Aku sebelum jumpa Doktor Jaya, aku okey je. Tapi jumpa Doktor Jaya, buat aku stres je. Aku nak pergi makan roti canai, lantaklah dia. Itu kawan saya, seorang profesor tu. Tapi tak apalah, itu gurauan, ya. Tapi itulah, orang yang matang, nombor 15, orang terima kesilapan, terima kelemahan, terima kesalahan-kesalahannya, terima ada kekurangan dalam dirinya. Yes, aku ada kekurangan, aku ada kejahilan, aku banyak tak tahu. Ini orang yang matang. Orang matang,
Dia terima hakikat. Dia tahu apa yang dia tak tahu. Dia tahu apa yang dia silap. Dia tahu apa yang dia lemah. Dan dia perbaiki dirinya. Itulah orang matang kan. Apalah. Aku kira apa nak ubah-ubah macam lah. Aku ni tak ada semangat. Kena attend kursus pula ya. Memperkasa motivasi. Macam aku tak ada motivasi. Mengarut. Tapi tak apa pernah bercakap pada seorang CEO ya, seorang bos. Dia ni CEO sebuah syarikat lah. Syarikat Jerman di Malaysia. So dia pun jumpa Tok Abah jumpa dia kat pejabat sebab dia nak jumpa Tok Abah. So Datuk Fazilah, please motivate my staff. They need the motivation at this time. So please do your give all your share your experiences. I know I heard about you. Dia kata this Datuk from German. Yeah. So Datuk, when you join us, dia pun pandang Tok Abah. No, I don't need any motivation. Boy, dalam hati Tok Abah kata, sombongnya bos ni. I don't need any motivation. Aku tak perlu motivasi. Why is that, Datuk? Because I'm a German. I'm not a Malaysian. Wah, merah muka Tok Abah lah kan. Dia sindir tu. Ni wallahi kisah benar ni. Bukan Tok Abah buat cerita ni. Tapi itulah yang hebatnya orang Jerman adalah dia punya ego dia. Pada Tok Abah, semua orang perlukan motivasi. Seorang motivator pun perlukan motivasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ya, bila kematian Abu Talib, kewafatan Khadijah ya, Nabi down, Nabi sedih. Jadi Allah nak motivasikan Nabi dibawa naik ke langit. Peristiwa apa? Isra' Mi'raj. Allah, kau orang tua nak cari perkataan Isra' Mi'raj. So Isra' Mi'raj antara lain kata ulama yang Tok Abah dengar dia punya tausiah ialah untuk memujuk Nabi, menggembirakan hati Nabi yang mengalami dua kesedihan dalam tahun yang sama. Kewafatan Abu Talib dan kewafatan juga Siti Khadijah, isteri yang tercinta. Jadi Allah memujuk, nak memotivasikan Nabi dengan membawa Nabi naik ke langit, Isra' dan Mi'raj. Salah satu daripada rahsia ataupun kehebatan Isra' Mi'raj untuk memotivasikan Nabi yang rasa terkesan dengan dua kematian dalam orang-orang yang tersayang. Nampak? Ya, tu dalam hati Tok Abah kata, "Woi, Datuk Jerman ni," dia kata, "I need no motivation because I am German." Adalah keangkuhan sikit. Tapi pengajarannya ialah orang, memang kita tahu budaya orang Jerman. Dia buat apa pun terbaik. Dia buat apa pun sungguh-sungguh. Dia buat apa pun berkualiti. Itu budaya hidup mereka. The Protestant ethic, they call it ya. The Protestant ethic. Dia buat apa pun terbaik. Kiatsu lah. Kalau dalam bahasa Cinanya, Mandarinnya Kiatsu. Dia buat apa pun terbaik. Nak terkedepan, nak nombor satu. Not want to be number one. Ya, okay. So itu dia. Tapi tak apa. Kita kalau ada kiatsu pun, yes, apa orang Melayu, orang Islam, orang Malaysia tak ada kiatsu ke selain daripada orang Cina? Ada. Barang siapa yang datang awal ke masjid dan dapat soft pertama, pahalanya lebih daripada soft kedua, soft ketiga. Itu bukan kiatsu ke? Ya, siapa yang paling awal dapat pahala lebih. Barang siapa awal pergi ke masjid hari Jumaat dapat pahala macam seekor unta. Lewat sikit ikut pahala seekor lembu, seekor kambing. Ya, kalau lewat lagi dapat pahala macam telur ayam. Itu hadis tu. Itu apa tu? Nabi nak menggalakkan kita datang awal. Awal ke depan, pertama, kiatsu lah tu. Kiatsu Islam. Tapi kita, mana pada orang Islam ada kiatsu? Yang ada kiatsu Cina. Remember, ya, kalau kat Malaysia ya, orang Melayu Islam dengan orang Cina Islam siapa mana lebih ramai? Tentulah orang Melayu. Salah. Kalau dalam dunia orang Islam Cina jauh lebih ramai daripada orang Melayu ya, ataupun kelompok Melayu Islam. Melayu campur Malaysia, campur Brunei, campur Indonesia, katalah kelompok Melayu ya, campur mana-mana pun masih tak dapat menangani melawan 100 juta, beratus juta orang Islam di negeri China. Be careful, be careful. Be careful. Okey, ya, mungkinlah kalau termasuk Indonesia jadi lebih ikut. Saya tak tahu sekarang bilangan berapa juta penduduk Cina yang beragama Islam. Tapi setahu Tok Abah lebih daripada 100 juta. Ya, of course melebihi Nusantara ni. Mungkin tak termasuk Indonesia. Kalau Indonesia ada 250 juta orang Islam. Okey. So tu dia ya.
Orang sifat ke-15 orang matang, terima kesilapan, kelemahan, kekurangan dan terima yang kita banyak dosa. Bukan terima saja, terus berubah, terus tambah ilmu, terus cari jalan untuk menangani kejahilan, terus bertaubat untuk menangani masalah dosa dan kesilapan dengan meminta maaf, memaafkan dan sebagainya. Itu tanda orang yang matang. Orang yang berjiwa besar dan matang, meminta maaf walaupun tak salah, kata kung fuza. Orang yang matang dan berjiwa besar, orang yang meminta maaf walaupun tak berdosa dan memaafkan walaupun tak diminta. Hebat tak hebat? Tu apa pegang tu ya? Meminta maaf walaupun tak berdosa, memberi maaf walaupun tak diminta. Itu orang yang luar biasa, matang dan hebat. Kata-kata kung fuza. I love that. Jom kita jadi orang lebih matang. Itu dia. Yang ingat tadi, sebelum habis program kita hari ini, terima kasih banyak-banyak kepada Premium Chocolate yang membawakan program kita. Minuman lazat dan berkhasiat, minum secawan, insyaAllah tertawan, diformulasikan dengan sayang, dinikmati dengan riang. Dan yang keduanya, program kita dibawakan oleh webinar Tok Abah pada 30 November, menjadi pemimpin yang cemerlang secara magical. Ya, pengalaman memberi kursus kepada multinational corporation termasuk Exxon Mobil, Shell, Petronas dan juga bank-bank besar di dunia, agensi-agensi besar dunia. Tok Abah nak kongsi dengan orang ramai dalam satu webinar, menjadi pemimpin cemerlang. Ya, pada 30 November 10 pagi sampai 12 tengah hari. Link ada kat komen pin ke atas. Dan yang ketiga dibawakan oleh tabung korban. Jom sama-sama berkorban tahun ini. Kalau tak dapat, tak cukup jumlahnya, tahun depan. Now everybody can korban. Melalui tabung korban, kita menabung secara online. Ada syariah, compliant dan syariah, panel syariahnya Ustaz Ato'a, ya, dan skim pengumpulan dana dipantau, diluluskan oleh bank negara. No hanky-panky, Tok Abah sebagai duta tabung korban. Jom berkorban tahun ini insyaAllah. Ya, so itu dia 3 entiti yang membawa program kita pagi ini. Tok Abah, Tok Abah lupa nak ucapkan happy birthday to you untuk mereka yang lahir hari ini, happy anniversary, ya, happy working day untuk bekerja, happy holiday untuk yang bercuti, ada sambung cuti Deepawali sampai menambahkan cuti tahun, ya, dan untuk mereka yang menyambut sembarang kehebatan ataupun kerajaan, selamat tahniah, ya, dan jom kita jadi orang terbaik hari ini, mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Ya, so Tok Abah doakan anda semua dapat rahmat dan perlindungan Allah. Tolong doakan Tok Abah sekeluarga agar sentiasa rahmat Allah. Ya, so ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.